Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 25 Januari 2024. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan zikir harian yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Amir Zaid bin Jamaluddin dan Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita lawatan Majlis Agama Islam Negeri Johor ke tapak projek Hijrah Asnaf Tanaman Fertigasi di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Seterusnya berita kunjungan hormat Majlis Agama Islam Negeri Johor ke Ibu Pejabat Al-Ihsan Sports bersama pengasas Tuan Haji Ali Hassan. Rangkuman berita diteruskan dengan berita ziarah dan bantuan dialisis Majlis Agama Islam Negeri Johor daerah Johor Bahru di 13 buah pusat hemodialisis di sekitar daerah Johor Bahru. Rangkuman berita diakhiri dengan ziarah kasih dan serahan sumbangan katil boleh laras kepada Encik Jumaat yang bertempat di daerah Pontian. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bikisan hati yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Rafi bin Latif, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu, Asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Umi Kalsum binti Muhammad Fazlullah, Khamis 25 Januari 2024. Terus ke rangkuman berita. Pada 17 Januari, Majlis Agama Islam Negeri Johor mengadakan lawatan tapak projek Hijrah Asnaf Tanaman Fertigasi di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Lawatan ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program serupa di tanah wakaf seluas 15 ekar di Air Hitam Johor dengan kerjasama Agrobank dengan harapan dapat memberikan impak positif kepada asnaf yang terlibat.
Majlis Agama Islam Negeri Johor turut melibatkan Institut Pertanian Air Hitam IPAH dalam proses pemilihan peserta. Kerjasama dengan Institut Pertanian Air Hitam diharapkan dapat memilih peserta yang berkelayakan untuk menyertai program tanaman fertigasi ini. Program ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada peserta untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui aktiviti tanaman fertigasi. Usaha ini bukan sahaja bertujuan untuk memberikan bantuan kepada asnaf, tetapi juga sebagai satu langkah strategik dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor melaksanakan kunjungan hormat ke Ibu Pejabat Al-Ihsan Sports, Kuala Lumpur. Kunjungan ini merupakan pengiktirafan terhadap kejayaan Tuan Haji Ali Hassan, pengasas Al-Ihsan Sport sebagai seorang usahawan tempatan yang berjaya dalam bidang perniagaan barangan kelengkapan sukan. Dalam pertemuan tersebut, pelbagai perbincangan telah dijalankan antara pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Al-Ihsan Sport. Sebagai hasil daripada perbincangan tersebut, dijangkakan akan dilaksanakan beberapa siri program kerjasama yang akan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Al-Ihsan Sports yang kini mempunyai 30 cawangan di negeri Johor dan 190 cawangan di seluruh negara. Dengan adanya kerjasama di antara Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Al-Ihsan Sport, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan impak positif kepada masyarakat setempat dan memperkukuhkan lagi hubungan antara institusi agama dan perniagaan. Kepelbagaian program yang dirancang juga diharapkan dapat memberi nilai tambah kepada komuniti dan membantu dalam perkembangan ekonomi serta pembangunan sosial. Seramai 1,011 penerima bantuan hemodialisis di daerah Johor Bahru menerima perhatian dan sokongan dalam bentuk ziarah. Sebanyak 2.2 juta ringgit diperuntukkan untuk bantuan tersebut. Inisiatif ini dilaksanakan di 13 pusat hemodialisis di sekitar daerah dengan tujuan memastikan kesejahteraan penerima bantuan dialisis terjaga. Kunjungan ini tidak hanya memperlihatkan kepedulian terhadap keadaan kesihatan penerima bantuan, tetapi juga memberi sumbangan tunai untuk memberi tambahan kewangan kepada mereka. Dengan adanya langkah seperti ini, diharapkan masyarakat dapat bersatu dalam memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan dan inisiatif seperti ini dapat terus diperluaskan untuk membantu lebih ramai individu yang memerlukan bantuan dalam bidang kesihatan. 19 Januari 2024, Encik Jumaat Abdul Manan menerima serahan sumbangan berupa katil hospital baru dalam sebuah majlis yang diadakan di kediamannya di Pontian, Johor. Serahan tersebut disampaikan oleh Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Daerah Pontian, Ustazah Aisyah Abu Bakar. Jumaat Abdul Manan yang sebelum ini bertugas sebagai anggota rela mengalami strok pada awal Januari lalu mengakibatkan pecahnya salur darah di otak dan memerlukan pembedahan. Kejadian tersebut menyebabkan ingatannya terjejas dan keupayaan badannya berkurangan. Saat ini, beliau tidak bekerja dan dijaga oleh anaknya yang bekerja sebagai pembantu penjual ikan di Pasar Kecil Pontian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan telah memberikan sumbangan tunai selama 6 bulan dan juga menyediakan kerusi roda. Dalam masa yang sama, Encik Jumaat sedang dalam proses permohonan bantuan dari Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk memenuhi keperluan harian. Majlis serahan sumbangan turut dihadiri oleh Amil Agihan Majlis Agama Islam Negeri Johor Puan Nurul Azwana. Semoga sumbangan ini dapat memberikan keselesaan kepada beliau. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Muhammad Rafi bin Abdul Latif daripada bahagian pengurusan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sebelum bikisan hati, saya kebetulan baru saja dari hadapan menjawab beberapa soalan daripada klien yang bertanyakan tentang zakat KWSP. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang zakat KWSP. Tuan-tuan puan-puan yang saya sekalian, Jawatankuasa Fatwa pada 25 Muharram 1441 Hijrah bersamaan 25 September 2019 telah mengeluarkan fatwa yang mana menyebut bagi pencarum KWSP adalah digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika telah cukup nisab tanpa menunggu haul setahun. Tuan-tuan dan puan-puan, jika hari ini tuan-tuan mengeluarkan wang KWSP contoh 100,000,
maka Jabatan Mufti telah membuat ketetapan bahawa jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mengeluarkan zakat daripada jumlah tersebut adalah digalakkan supaya dapat membantu asnaf yang lapar. Ini tak wajib tapi digalakkan. Saya punya pandangan, kalau saya akan mengikut nasihat pandangan daripada Datuk Mufti supaya mengeluarkan zakat daripada wang KWSP walaupun tidak diwajibkan, kerana ia memperoleh pahala dan juga dapat membantu asnaf yang lapar. Namun ia berbeza jika tuan-tuan dan puan-puan telah diwajibkan, telah boleh mengeluarkan KWSP, mengeluarkan wang KWSP. Contoh umur 55 tahun, 60 tahun dah boleh keluar duit KWSP, tetapi kita mengambil keputusan untuk tak ambil duit tu, biarkan dia di KWSP, maka itu hukumnya wajib dikeluarkan setahun selepas itu, kerana ia telah menjadi milik kita yang sempurna. Maksudnya tuan-tuan, walaupun tak ambil duitnya, boleh ambil pada bila-bila masa di KWSP, maka itu adalah diwajibkan zakat. Saya rasa cukup zakat ni tuan-tuan, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.